Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mendalami ilmu pada pagi ini. Kurniakanlah ketenangan, kurniakanlah kecerahan hati kepada kami, dan kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang telah kami pelajari khususnya pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita sekali lagi bertemu dalam satu program atau majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Apa khabar kakak, ibu-ibu sekalian? Lupa nak tanya. Abang okey bang belakang? Alhamdulillah. Kan terasa pula tak tanya. Jadi alhamdulillah, kita Allah panjangkan umur, kemudian bagi kekuatan, kemudian bagi kelapangan. 3 nikmat Allah bagi pagi ini. Yang pertama kelapangan, yang kedua kekuatan, yang ketiga panjang umur. Ada orang panjang umur, betul, amin. Lagi panjang, lagi diberkati, insya-Allah. Sebab ada orang, akak-akak, ibu-ibu dan abang, Allah bagi panjang umur tapi tak ada kekuatan, sakit manjang, tak boleh bangun, duduk terlantar atas katil. Ada orang panjang umur, Allah bagi kekuatan tapi tak ada kelapangan. Kita ajak semedang, jomlah Kak Kia datang kuliah muslimat. Kau tak pernah datang kan? Aku tak pernah nampak muka kau. Aku banyak kenduri. Hari ni saja 5 buah kenduri. Aku tak ada nak pergi ke kuliah muslimat. Minggu depan lah. Minggu depan tambah lagi kenduri. Jadi ada orang panjang umur, ada kekuatan, kelapangan tak ada. Tapi akak-akak panjang umur, ada kekuatan, kudrat, kemudian kelapangan masa. Datang sekejap ke kuliah, tak lama, sejam saja. Kemudian kita boleh buat aktiviti yang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita hari ini, kita akan masuk kepada hadis yang kedua dalam kitab Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis yang pertama telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu berkaitan niat. Jadi niat ni penting, kerana setiap perkara Nabi suruh kita betulkan niat. Setiap perkara. Kerana kalau kita tak niat kerana Allah, dia hanya menjadi adat. Makna kata pakai baju, masak, semua itu adat, tidur. Tapi nak menjadikan ibadat very simple, iaitu niat saja. Aku pakai baju nak tutup aurat kerana Allah, dapat pahala. Pakai jubah tak cabut-cabut 24 jam, tidur pun pakai jubah, punya baik, isteri solehah, dapat pahala. Orang rumah kita, suami kita tegur, sila kak, hari ni pakai baju tak sedondon ya? Oh ya, itu kuliah saya tengok sedondon. Oh ya, itu ada program, rupa. Betul lah, perempuan ni kalau ada program sedondon lah. Nak tengok ada program ke tidak, tengok sedondon ke tidak. Jadi kalau kita betulkan niat, maka setiap perkara yang kita buat menjadi ibadat. Bila ibadat, dapat pahala. Masak kerana Allah, pahala.
Nak masak bukan senang Ustaz. Suami dia minta ikan siakap 3 rasa. Saya pandai 2 rasa je. Dia minta 3 rasa, jenuh nak mencari rasa ketiga. Tak apalah, buat jugalah. Belajar di internet. Kalau 2 rasa Ustaz 10 minit dah siap. Ini 3 rasa, tu 3 jam tak siap-siap. Tapi sebab kita buat kerana Allah, nak dapatkan redha suami, 3 jam berpeluh di dapur dapat pahala. Maka hari ini sebelum kita nak buat perkara kebaikan, betulkan niat. Macam datang kuliah, betulkan niat. Aku sebenarnya tak nak datang, tapi dah dipaksa datanglah juga. Kan kalau tak datang tak ramai pula. Tapi bila datang kerana Allah, insya-Allah dapat pahala. Baik, kita terus masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini membicarakan tentang Islam, iman dan ihsan. 3 perkara akan kita sentuh pada pagi ini. Berdasarkan dalam satu hadis daripada Umar radhiyallahu an. Siapa Umar ni? Kita dah bicarakan pada pertemuan yang lalu. Merupakan khalifah dan merupakan seorang yang, kalau bahasa kita panggil samsing dulu di zaman sebelum masuk Islam. Punya samsing Sayyidina Umar, setan pun takut dengan dia. Macam kita takut setan, setan tak takut kita. Itu masalahnya. Tapi Sayyidina Umar punya ditakuti oleh lawan. Bukan hanya manusia, tetapi syaitan. Diceritakan kalau Sayyidina Umar lalu satu lorong, setan tak lalu. Kenapa kau tak lalu, Tan? Ini tempat lalu Sayyidina Umar, takut aku. Tapi kalau Haji Umar aku lalu. Kan? Maka Sayyidina Umar bukan kaleng-kaleng orang, bukan biasa-biasa orang yang hebat pada pandangan Allah dan juga pada pandangan agama kita Islam. Jadi Sayyidina Umar dia meriwayatkan satu hadis. Nabi bersabda, hadisnya panjang, kita baca dan kita teliti satu persatu. Saya baca, ibu-ibu boleh dengar. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri. Mengangguk dah ibu-ibu ya. Selalunya kalau tempat lain lepas terjemah baru mengangguk. Sini tak terjemah dah mengangguk dah jemaah. Abang pun mengangguk sekali, punya hebat bahasa Arab. Ada tempat lain saya tanya, faham ke ibu-ibu? Tak faham Ustaz, terjemahlah dulu baru faham. Okey. Saya pun terjemah baru dia mengangguk. Sini jemaah tak terjemah dah mengangguk dah. Tak tahulah mengangguk sebab faham ataupun sebab mengantuk ya. Sejuk pula pagi ni. Jadi maksudnya, kita baca sikit bahasa Melayu sikit baru seronok. Ketika kami, siapa? Sayyidina Umar dengan sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Macam ibu-ibu duduk dengan saya, Sayyidina Umar duduk dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Sedang saya bagi kuliah, masuk seorang lelaki pakai baju putih, rambut hitam. Sebaik abang kita pakai baju hitam. Kan? Datang, kemudian dia buat apa? Tidak kelihatan padanya tanda perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Bila masuk, para sahabat dengan Nabi pakat tengok. Sahabat pelik. Kalau tengok baju bergosok, tak berdebu, makna kata orang dekat, bukan orang jauh. Kalau orang jauh, macam ibu-ibu kan naik motor, naik kereta, datang sini 5 jam daripada sana nak ke sini, mesti berkedut, betul tak tudung? Berkedut baju, kita boleh cam. Orang jauh ni nampak baju pun berkedut daripada tudung sampai ke bawah. Tapi ini baju cantik, tak berdebu, tak kedut kalau bahasa kita. Dan para sahabat bila tengok tak kenal, siapa pula dia ni? Nak kata orang sini tak pernah nampak muka, nak kata baru pindah tak dengar cerita. Kemudian sehinggalah kata Sayyidina Umar, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu merapatkan kedua lututnya kepada lutut baginda, lalu berkata, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam." Kemudian Nabi bersabda, Islam adalah
engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, iaitu mengucapkan syahadah. Syahadah macam mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saja kita buat lagu sikit takut mengantuk ibu-ibu pagi-pagi ni. Ada orang bila cakap syahadah, dia kata syahadah tu macam mana Ustaz? Tapi bila kita lagukan dia boleh ikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang tanya budak kan, dek, engkau ni lari sana lari sini, cuba engkau syahadah sikit. Syahadah tu macam mana Ustaz? Asyhadu alla. Boleh sambung dia. Bermaksud apa ibu-ibu? Hari ni kita kalau nak ajar budak-budak nak cepat ingat, kena lagu. Kan sekarang kan ada lagu tentang surah-surah dalam Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Itu kadang-kadang kalau kita yang payah nak ingat 114 surah, boleh hafal lagu tu. Balik rumah, on the way nak ke rumah, 10 minit buka lagu tu. Buka pintu, suami sambut Alhamdulillah. Kan, jadi suami pun boleh ikut sekali. Jadi sahabat orang tadi bila tanya Rasulullah, kata Rasulullah, Islam adalah yang pertama syahadah. Yang kedua, yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji jika mampu. Rukun Islam 5 saja. Jadi kalau orang tanya ibu-ibu, kau ni Leha belajar pagi, petang, siang, malam, aku nak tanya satu soalan mudah aja. Apa maksud Islam? Kita pun tepi kepinga, sudah. Aku tak belajar tentang Islam ni. Habis kau belajar apa? Aku belajar fiqh, tauhid. Tapi Islam ni tak belajar pula. Maka jawab ke dia, Islam ni mudah. Islam iaitu ucap syahadah. Kita kalau bukan Islam, nak masuk Islam, ucap syahadah. Bila kau dah berucap syahadah, kena tunaikan solat, kena bayar zakat, kena puasa bulan Ramadan, dan tunaikan haji kalau mampu. Maka orang Islam tak dapat tidak kena buat 5 perkara ni. Macam kita zakat dah bayar, Ramadan dah puasa, solat dah buat, cuma haji bukan semua orang boleh buat. Ada kemampuan, dipersilakan. Habis bab Islam. Kemudian laki tadi tanya lagi. Bila Nabi jawab tentang 5 perkara itu, apa respon orang tadi? Dia berkata, anda berkata benar. Jadi kata Sayyidina Umar, kami heran. Dia yang tanya, dia yang benarkan. Macam kita lah tanya Ustaz. Ustaz, apa hukum kalau kita solat tapi takbiratul ihram kita tak ungkap? Bermaksud kita senyap. Orang sepatutnya kena ungkap rukun qauli, Allahu Akbar. Kita tanya Ustaz. Ustaz kata tak boleh makcik, tak sah. Kita kena ungkap, paling kurang didengari oleh telinga kita. Allahu Akbar, paling kurang. Kemudian bila Ustaz kata begitu, kita kata, baik, betul Ustaz. Makna kata engkau tanya, engkau yang betulkan. Jadi sahabat pelik, kamu tanya, kamu pula yang betulkan. Ini macam nak menguji Rasulullah, padahal dia tahu dah. Kemudian dia tanya lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Tadi Islam, ni iman. Lalu baginda bersabda, engkau beriman kepada Allah. Ini tanda orang beriman. Tadi tanda orang Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Macam kita hari ni orang beriman, tapi kadang-kadang iman kita tak sempurna. Kenapa Ustaz? Kita beriman tak kepada Allah?
Beriman Ustaz, takkan tak beriman. Sebab tu kita solat. Bagus. Yang kedua, akak-akak, ibu-ibu beriman tak kepada kitab-kitabnya, antaranya Quran? Kami beriman Ustaz. Kalau tak adalah kami datang ke kuliah duha minggu lepas, belajar tafsir, tadabbur. Ketiga, Rasul-Rasulnya, kami beriman kepada Rasulullah. Sebab tu nanti bulan depan ada musim maulid, kami datang. Kami punya jemaah muslimat buat program maulid sebulan Ustaz, pagi petang siang malam, berjanji kerjanya. Punya cinta kepada Nabi. Hari akhirat, kami percaya. Sebab tu kami beramal ibadat. Sebab kami tahu lepas mati akan ada hari akhirat menentukan syurga atau neraka. Cuma yang terakhir, yang keenam, ibu-ibu, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Yang ni ramai orang kalah ataupun gagal. Kalau baik dia suka lah, anaknya pandai, duitnya masuk, berniaga, maju, berniaga, laku, dia suka. Tapi kalau tak baik kena ke dia, mulalah dia kata, ni tak adil ni. Aku datang kuliah muslimat, datang buat kebaikan, tapi Allah uji, duit tak cukup manjang. Member aku tak datang kuliah. Solat jemaah jangan cakap, solat pun tak reti. Quran jangan kata khatam, baca pun tak reti. Tapi duit masuk, berniaga, maju, nasi lemak laku. Tapi aku ni yang jaga hubungan dengan Allah, lagi buat baik, lagi pula tak laku-laku perniagaan. Maka dia tak terima atau tak beriman dengan takdir yang buruk pada pandangan dia. Jadi hari ini kalau kita nak mendapatkan keimanan yang sempurna, kena cukup ke 6 antara yang perlu difokuskan. Kalau ibu-ibu dapat takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya kena beriman. Sebab semuanya datang daripada Allah. Baik, habis bab iman. Kemudian dia tanya lagi 3 soalan dia tanya. Yang ketiga, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ihsan. Ini bukan tentang negeri Selangor Darul Ihsan ya. Kan. Lalu Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yakni Allah. Kita solat khusyuk sebab kita anggap macam Allah sedang melihat kita. Jika engkau tidak melihatnya, yakni Allah, tak nampak Allah, maka dia, yakni Allah, melihat engkau. Jadi bahasa mudah, ihsan adalah kita beribadah dengan penuh khusyuk, dengan penuh sempurna, seakan-akan kita lihat Allah ataupun Allah yang lihat kita. Kalau tengok ada orang solat khusyuk, saya tengok ustaz, dia tu solat khusyuk. Sejak bermula dia angkat takbir, jangan kata bergaru, Hashim pun tak pernah, bersin pun tak pernah. Kalau saya ustaz, bila angkat takbir, nak garu sana, nak garu sini, bersin sana, bersin sini. Tapi bila dah Assalamualaikum, bagi salam, tak ada pula nak garunya. Itu yang susah nak khusyuk tu. Tapi ada orang dia mencapai maqam ihsan bila dia ibadah dia sempurna, sebab seakan-akan Allah melihat dia dan dia merasakan, dia nampak ataupun di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian 4 soalan ditanya. Yang keempat, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, keempat, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, bila ia akan berlaku. Ni soalan cepu mas. Kita kalau orang tanya tentang Islam boleh jawab, alah Islam ni rukun Islam tu lah, yang kau mengucap, kau solat, kau zakat, itulah Islam. Kalau beriman tu yang itulah, yang 6 tu, Allah, kitab, Rasul. Oh, ihsan tu yang tu lah, yang bila kita ibadat seakan-akan Allah melihat kita. Oh, tapi bila berlaku kiamat, yang ni soalan cepu mas. Kalau orang merasakan diri dia Nabi, dia boleh jawab. Dia kata apa? Kiamat kalau tak silap aku tengok cuaca, tengok keadaan panas begini, tahun depan rasanya.
Kan? Dia memandai-mandai. Tengok orang datang kuliah pun dulu ramai, sekarang tak berapa ramai. Kiamat nak dekat dah ni. Dia mana-mandai pula. Sedangkan Nabi kata apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bermaksud Nabi tak tahu. Aku kalau kamu tanya Islam boleh jawab, iman boleh jawab, ihsan boleh jawab. Kiamat bila berlaku, itu sorry, aku tak boleh jawab. Itu hanya urusan Allah. Jadi ibu-ibu, kita kalau nak tengok kawan kita ni betul-betul alim, betul-betul faham agama, tanya soalan cepu mas. Tanya dulu Islam itu apa? Oh, laju dijawab. Sekali dengan dalil, pumpang-pumpang. Iman, laju dijawab. Ihsan, laju dijawab. Kiamat pun laju dijawab. Tahun depan, bulan 1 kata dia. Ini tak betul punya orang ni. Engkau mengaji dah salah ni. Nabi tak tahu, engkau tahu pula kiamat berlaku bila. Jadi kiamat ni hanya Allah yang tahu. Sebab itu dalam Quran, dalam juzuk 30 surah An-Naba, orang kafir dia tanya Nabi 5 soalan. Ulama kata ada banyak soalan, tapi ada 5 soalan yang selalu ditanya. Antaranya, orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau duk cerita pagi petang siang malam bertaubat, buat baik, sebab lepas mati nanti kita akan ada perhitungan syurga atau neraka. Bawa bertaubat, nanti kita hari kiamat nak dekat. Jadi orang kafir ni dia kata ginilah Muhammad, senang cerita, kau bagi tahu kami bila berlaku kiamat. Habis cerita. Ini kau duk kata itulah, inilah. Senang cerita, bila berlaku kiamat. Maka Nabi kata minta maaf, bab berlaku kiamat aku tak tahu. Aku boleh cerita tanda-tanda kiamat, tapi bila, aku minta maaf, aku tak tahu. Itu hanya di bawah ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kenapa Nabi tak diberitahu oleh Allah? Banyaklah hikmah. Yang pertama, supaya kita bersiap sedia. Kalau kita tahu kiamat bila berlaku, Ustaz, kalau ikut hadis Nabi tahun depan. Oh, tahun depan, lama lagi. Sekarang baru bulan berapa, Ustaz? Bulan 8. Merdeka pun belum. Sambut merdeka dulu. Nanti dah dekat bulan 12 hujung tahun, nak masuk tahun baru, kita berubahlah. Yang pakai tudung pendek, kita labuhkan. Yang tak datang kuliah, kita pergi kuliah. Bulan 1, lama lagi lehaui. Boleh lagi karaoke. Boleh lagi nak berdangdut malam ni. Tahun depan. Maka kita kalau tahu bila berlaku kiamat, maka kita akan lambat-lambatkan. Contoh, kalau Nabi tahu Abu Jahal, Abu Lahab, kiamat berlaku tahun 2023, bukan zaman kita. Oh, bukan zaman kita. Aku ingat zaman kita, kalau begitu tak apalah, minum arak, berjudi. Sebab zaman 2023, kita baru tahun bila Masihi. Samalah kita, anak-anak kita, kalau dia tahu exam bila. Dek, bila kau exam, nampak relax je kau tak baca buku. Relax lah mak, lagi 3 bulan. Bukan lagi 3 hari. 3 hari adik belajar lah. Oh, dia akan senang dan tenang. Sebab apa? Dia tahu lambat lagi. Tapi kalau esok periksa, malam ni tak tidur. Kau tak tidur ke dek? Dah pukul 3 pagi. Adik nak study, esok pukul 7 masuk periksa. Adik tak belajar lagi. Oh ya ke? Tengok. Samalah juga kalau tengok banduan. Saya pernah masuk penjara. Tapi bukan sebab banyak buat dosa. Bukan masuk penjara sebab salah, bukan. Jangan, banduan keceramah kat kita ni. Jangan begitu. Ni kena faham ni. Ni jangan potong separuh ni. Kan viral pula. Banduan ceramah kepada muslimat. Jangan. Yang dengar betul ya. Potong separuh siap. Saya saman nanti kan. Sekarang bukan. Sekarang dia nak pedaje ustaz je kerja dia. Salah cakap sikit dipotong, diviralkan. Apa ustaz ni merepek nampaknya. Jadi dengar betul-betul ya. Akak-akak pun sama. Nak dengar betul. Nak tidur betul. Ini dengar separuh, colik separuh. Habis kuliah, cerita kat suami. Tadi Ustaz Banduan datang. Ustaz Banduan, terkejut suami kita. Siapa pula mengajak Ustaz Banduan mengajar kita? Kat mana tadi? Masuk penjara. Itulah saya tak boleh gelap banyak sangat, nanti lupa. Saya masuk penjara, orang panggil lah ceramah, kan? Kita tanyalah, Banduan ni Ustaz, kelebihan dia apa? Kelebihan banduan lagi-lagi yang
kena hukuman tali gantung, ustaz akan tengok dia sebelum ke tali gantung, contoh seminggu nak ke tali gantung, 3 hari sebelum nak ke tali gantung, dia punya doa lebih khusyuk daripada kita. Dia punya solat lebih lama berbanding kita. Dia punya bacaan Quran lagi banyak khatam daripada kita. Sebab apa? Dia tahu dah bulan depan, minggu depan, 3 hari lagi aku akan mati ke tali gantung. Itu banduan. Maka dia tahu dah, aku tak lama dah, 3 hari je. Doa dia kalau sebelum ni 3 minit jadi 3 jam. Ya Allah, banyak dosa ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku. Orang ajak main bola, tak apalah, aku tak dan dah 3 hari nak mati ni. Orang ajak makan, makanlah seorang, aku kenyang dah. Sebab apa? Duk menanti hari akan dihukum gantung. Maka kita kalau tahu tarikh kematian ataupun tarikh kiamat, maka setiap orang akan berubah. Dia tahu esok kiamat ni penuh surau ni. Tengok-tengok orang yang berniaga pun tinggal berniaga. Kau tak berniaga kat dia, gila berniaga, esok kiamat dah. Datang kuliah dengar katanya. Iya, sebab tahu kiamat. Dan antara kiamat kecil adalah kematian. Sebab itu orang tak ada sijil kematian. Ada selepas kematian, yang ada sijil kelahiran. Kalau akak-akak pergi temu duga ataupun anak-anak kita pergi temu duga, orang tak minta sijil kematian, bagi sijil kematian. Sebab apa? Sebab kena mati baru dapat sijil kematian. Maka hari ini kita, Allah rahsiakan tarikh. Jadi yang pertama, saya tak boleh lah. Saya kalau tengok akak-akak gelak, saya kira gelak lah. Okay, yang pertama, jika seorang hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, jika engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu pun berlalu. Bila Nabi cakap tanda-tanda kiamat, dapat jawapan, orang tadi berlalu, dan aku, kata Saidina Umar, membisu beberapa lama. Kemudian Nabi tanya, wahai Umar. Umar bila bisu nak tanya segan lah. Kemudian Nabi tanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku berkata, iaitu Saidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda pun bersabda, dialah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Baik, jadi hadis ini dia banyak pengajaran. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini, terdapat dalil bahawa malaikat jika mendatangi manusia, ia dapat berubah bentuk seperti manusia. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, malaikat dia boleh berubah bentuk jadi manusia kalau dia berjumpa manusia. Itu kelebihan malaikat Allah bagi. Tapi kita tak boleh nak berubah jadi malaikat. Cuma kita nak ambil sifat malaikat boleh lah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang patuh kepada Allah. Allah kata A, A. Allah kata B, B. Jadi malaikat kelebihan dia adalah dia boleh berubah menjadi bentuk seperti manusia. Sebab itu dalam surah Maryam ayat 17, kalau tak silap saya, surah Maryam ayat 17. Nanti ibu-ibu balik boleh cek tengok. Dalam ayat itu Allah berfirman, fatamassala laha basharan sawiyya, maka telah datang Jibril menyerupai seorang manusia yang sempurna. Jadi ayat itu Allah bagi tahu kepada kita, satu hari Allah uji Maryam. Maryam ni perempuan yang solehah. Jadi Allah nak uji, betul-betul solehah ataupun buat-buat solehah. Macam kita kan ramai pakai tudung labuh, pakai pudah.
Kita kata bagus budak tu pakai pudah. Rupanya dia ni berniaga pudah. Dia bukan pakai pudah pun. Dia pakai tu sebab nak tarik orang. Orang puji cantik kamu pakai pudah. Makcik nak beli ke? Boleh juga. Ada pun jual pudah. Jadi betul-betul solehah ataupun buat-buat solehah. Maka Allah nak uji Maryam. Allah datangkan seorang manusia yang sempurna, iaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Daripada malaikat berubah jadi manusia yang fatamassalaha basyaran sawiyah, yang sempurna. Makna kata apa? Handsome, segak, wangi, putih, sadoh. Handsome punya orang. Datang menyapa dan menguji Maryam. Apa respon Maryam? Ini respon perempuan solehah. Kita kalau nak keluarga, anak perempuan kita solehah, kena respon macam ni. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, qalat inni, sesungguhnya aku, a'udzu, berlindung, birrahman, dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi perempuan solehah, dia kalau diuji, dan selalunya ujian perempuan lelaki, dan lelaki pun ujiannya adalah perempuan, dia akan respon apa? Inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi macam kita sekarang ibu-ibu, sebab itu Nabi sebut mereka yang dapat anak perempuan, membesar, menjaga, mendidiknya sehabis baik sehingga menjadi anak yang solehah, maka syurga baginya. Jadi kita hari ni ibu-ibu kalau ada anak perempuan, jaga betul-betul. Pesan kat dia, dek, engkau makin hari makin besar. Bila makin besar fitnah datang kepada kamu. Datang godaan lelaki, datang pujukan lelaki, maka engkau kena jadi macam Maryam. Maryam ni Allah datangkan lelaki handsome. Orang perempuan ni kalau datang lelaki handsome, dia carilah. Macam kita dululah, datang suami kita ngorat, mula-mula tak layan ustaz, gelap mukanya. Kali kedua dia pakai bedak putih pula mukanya, tu yang tertarik kepada dia. Lepas kahwin lah hitam pula mukanya. Rupanya dia tipu kita pakai bedak. Jadi orang handsome ni, dia boleh menarik perhatian orang perempuan. Dan begitulah orang perempuan muka cantik boleh menjatuhkan orang lelaki. Tapi Maryam, datanglah lelaki handsome pun imannya kuat, mengatakan apa? Inni a'udzu birrahman. Jadi doa ni ibu-ibu kita boleh amalkan. Dia doa ni bukan hanya kita nak elak daripada gangguan ataupun hasutan daripada lelaki. Ini juga boleh kita amalkan untuk elak malapetaka. Macam ibu-ibu nanti nak pulang ke rumah daripada kuliah, naik basikal, naik motor, naik kereta, bacalah doa ni. Inni a'udzu birrahman, inni a'udzu birrahman. Ataupun ibu-ibu yang datang diambil oleh suami, suami mungkin lambat, ada kenduri, kita pun tunggu dekat depan, dekat kerusi masjid contohnya, baca supaya apa? Dijauhkan malapetaka. Orang nak curi handbag kita, orang nak ambil duit kita, maka tengah duduk menunggu suami ambil, baca inni a'udzu birrahman. Tapi baca slow-slow, tak payah baca macam tahlil. Ini dibaca macam tahlil, inni a'udzu birrahman, inni a'udzu birrahman. Sian orang kata, sian makcik tu cantik tapi gila orangnya. Dia ingat kita cakap seorang-seorang, padahal kita bukan cakap seorang-seorang, kita tengah berzikir. Jadi nak elak fitnah, kita baca dalam hati sajalah. Inni a'udzu. Supaya apa? Bila duduk seorang selamat, bila pulang ke rumah tak kemalangan dan sebagainya. Jadi menunjukkan ayat ini yang malaikat boleh menyamar sebagai manusia. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat. Adapun kita tak boleh. Semalam ustaz, suami saya bertukar jadi malaikat. Nampak benar menipunya orang Perak kata. Kenapa pula? Tak adalah ustaz, tiba-tiba bangun tahajud. Itu perangai macam malaikat, bukan jadi malaikat. Orang kita suka begitu. Aku jumpa Ali tadi. Ali mana kau jumpa? Ali setan. Dia bukan setan, perangai macam setan. Jadi kita hari ni
Pengajaran pertama hadis ni nak bagi tahu kepada kita yang para malaikat boleh menyamar sebagai manusia. Kadang-kadang kita pernah dengar cerita, aku tadi kat nak duduk seorang-seorang, aku lapar sebenarnya. Sementara nak tunggu Ustaz 9.30, aku datang awal 8.30. Awal benar kamu datang? Tak ada lah, ingat ada nasi lemak percuma. Tak ada rupanya, kena scam katanya. Tengok di poster tu, kuliah muslimat 9.30 pagi, ada nasi lemak. Rupanya nasi lemak untuk Ustaz saja. Aku ingat aku pun dapat juga, rupanya tak ada. Tak apalah, sementara nak balik pun jauh, aku tunggulah. Tapi tiba-tiba sedang aku menunggu, datang seorang lelaki pakai jubah panjang janggutnya sampai ke lutut, pakai serban bekas tingkat, 3 batang tingkat, begitu kepala. Datang bagi ke aku karipap. Kamu niat nak makan apa? Makan karipap. Dapat karipap. Rugi tak niat KFC, kata dia. Niat KFC dapat KFC. Aku pun bila ambil, terima kasih lah ya. Bila makan-makan, bila dah habis kenyang, baru teringat nak ucap terima kasih. Bila nak ucap, tak ada dah orang lelaki tadi tu. Aku duk cari kanan, duk cari kiri, tak ada. Nak kata Tok Siap pendek ni, tinggi orangnya. Nak kata Tok Imam taklah berapa putih. Ini putih orangnya. Bukan nak mengutuk, nak bagi cap. Mungkin malaikat. Mungkin malaikat. Sebab tengok sial makcik ni bagus, datang kuliah 8.30 dah terpacak lah. Tak apalah, aku bagilah makan. Jadi kadang-kadang barangkali mungkin bila kita buat baik dengan Allah, buat baik dengan manusia, kita susah datang malaikat menyamar manusia. Kenapa Ustaz tak menyamar ataupun tak datang seperti malaikat? Takut kita pengsan. Datang malaikat. Malaikat ni Allah sebut apa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Dalam surah Fatir ayat 1 Allah sebut apa? Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Jadi malaikat ni dia ada sayap. Dan pernah disebut dalam satu hadis Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW melihat Jibril, dan Jibril memiliki 600 sayap. Macam kita kalau datang malaikat berbentuk seperti malaikat yang asal pengsan kita. Kita kadang-kadang tengok muka suami bangun tidur pun dengan rambut terpacak, dengan misai terjuntai, itu pun dah pengsan. Apatah lagi datang malaikat bersayap-sayap, mati kita. Keluar surat khabar, Kak Leha mati. Kenapa? Berjumpa malaikat. Kan? Jadi sebab tu malaikat datang berupa manusia. Aku tahu kau ni takut, kau ni iman tak kuat, datang berupa manusia. Jadi itu pengajaran yang pertama, malaikat boleh berubah menjadi manusia dengan izin Allah. Yang kedua, pengajaran daripada hadis ini, Islam dari segi bahasa ialah tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah. Islam adalah al-khudu' wal istislam. Khudu' bermakna tunduk, wal istislam bermakna menyerah sepenuhnya kepada Allah. Macam mana Ustaz nak bagi faham? Contoh, kita tiba-tiba duduk di rumah, masuk perompak, wal'iyazu billah. Masuk perompak, masuk pencuri, wal'iyazu billah. Dia acukan parang, acukan pistol kat kereta. Makcik, saya nak semua yang makcik ada, barang kemas, duit, semualah, kunci kereta. Kita pun sebab dia acukan parang, kita tunduk dan kita serah diri. Aku serahkan segalanya. Kau nak apa? Kunci kereta ada di sebalik pintu. Kau nak barang kemas, bawah bantal. Kau nak apa lagi? Semuanya ada, kau minta saja. Aku serahkan segalanya. Cuma satu aku minta, jangan kau seksa, jangan kau azab aku, anak beranak aku dan suami aku. Kau nak apa? Kau ambil lah. Itu orang yang serah diri. Jadi Islam begitu. Ya Allah, aku serah diri. Kau suruh apa? Solat, aku solat. Kau suruh apa? Bayar zakat, aku bayar. Puasa Ramadan, aku puasa. Jaga aurat, aku jaga. Tapi satu, ya Allah, aku minta kepada Engkau, jangan kau seksa aku, ahli keluarga ku. Itu je. Jadi itu orang Islam.
menyerahkan diri segalanya kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, sempurna ataupun keseluruhan. Jadi Islam ni kena digunakan dalam setiap aspek. Sosial, kena guna cara Islam. Bila kita bergaul dengan jemaah, kawan, rakan, kena cara Islam, iaitu kalau bercakap kena lemah lembut. Ini tidak dengan kawan kerja menengking je. Kita pun tanya akak ni daripada pagi sampai ke petang kerja menengking je kawan akak. Cakap slow-slow tak boleh ke? Tak boleh Ustaz. Kenapa? Dia tu pekak. Oh ya ke? Kalau begitu tak apalah. Memang Ustaz kalau cakap perlahan sampai kiamat tak dengarnya. Tu yang kena menjerit sikit, nampaklah kurang ajar, tapi sebenarnya begitulah Ustaz cara nak cakap. Tak apalah. Tapi takkan dengan suami pekak juga. Itu pekak badak Ustaz. Cakap menjerit pun kadang-kadang tak dengar. Jangan begitu. Dalam sosial, gunakan Islam, cakap lemah lembut. Dalam ekonomi begitu juga. Jangan riba, jangan menipu orang. Kalau berniaga, berniaga betul. Kalau minta 1 kg, bagi 1 kg, jangan dikurangkan. Begitu juga dalam bab politik, kena adil. Dalam bab apa lagi? Ekonomi, jangan ambil rasuah dan sebagainya. Maka Islam kena diamalkan dalam sudut keseluruhan. Macam kita hari ni ada orang Islam separuh, dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Bab solat dia ambil Islam, dia tutup aurat, pakai telekung. Kita tanya, akak ni ketika solat pakai tudung, tutup aurat, pakai telekung, elok pula. Tapi bila solat tak pakai. Allah pun faham kita Ustaz. Kita kat luar panas, dalam masjid sejuk, tu pakai telekung tu. Jadi dia ambil separuh, tinggal separuh. Sedangkan Islam tak boleh begitu. Dia kena ambil semua. Solat Islam, ekonomi Islam, berniaga Islam, makan Islam, minum Islam, semuanya. Maka hari ini Islam dia kena diamalkan dari sudut keseluruhan. Itu hadis ini mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, habis pengajaran kedua. Pengajaran ketiga, iman. Hadis ini nak cerita kepada kita tentang iman. Iman ni maksudnya apa? Iman adalah suatu nama yang mengandungi 3 unsur. Kalau orang tanya ibu-ibu, iman ni bagaimana? Maksudnya apa? Senang saja. Cakap ke dia 3. Yang pertama, ikrar, ucapan dengan lisan. Aku beriman dengan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu ucapan dengan lisan, iman. Kedua, tasdik, membenarkan. Macam Nabi ada perkara-perkara Nabi membenarkan. Orang tanya Rasulullah, boleh ke makan ini? Nabi membenarkan. Walaupun Nabi tak makan, bermakna benda tu dibenarkan. Yang ketiga, amal, melaksanakan dengan anggota. Maka kita hari ini kalau nak menjadi orang beriman ataupun nak membina iman, yang pertama ucapan. Aku beriman kepada Allah. Dibuktikan dengan amal. Kau beriman ke? Orang beriman ada tanda, iaitu melakukan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Macam kita lah ibu-ibu, setiap perkara ada tanda. Ibu-ibu kalau mengandung, perutnya sedikit ke depan. Tapi Ustaz, suami saya ke depan juga perutnya. Itu mengandungi. Kita mengandung saja, dia mengandungi makanan. Kan. Jadi setiap perkara ada tanda. Kalau demam, tandanya sakit. Contoh batuk ke, sersema ke, kurang sihat ke. Jadi setiap perkara ada tanda. Termasuklah orang beriman, tandanya adalah beramal, melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Kita tak cukup dengan bercakap aku beriman, membenarkan dengan hati Allah tu wujud, tapi dari sudut amalan tak solat. Aku percaya Tuhan kita Allah, tapi kamu tak solat. Tak cukup dari sudut keimanan.
Jadi orang beriman dia mesti kena mengaku dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang keempat, pengajaran seterusnya. Dalam hadis ini menceritakan kepada kita digalakkan memakai pakaian yang bersih, menggunakan wangi-wangian atau bau-bauan yang harum untuk memasuki masjid, menghadiri majlis-majlis ilmu, beradab ketika berada di majlis tersebut, dan beradab dengan alim ulama. Macam saya cerita tadi kan, datang malaikat Jibril, dia pakai baju yang bersih, yang sahabat tengok ini bukan orang jauh, sebab bajunya cantik, bersih, tak kedut, tak buruk. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita nak memasuki masjid contohnya, ataupun program-program ilmu, program-program yang baik, digalakkan memakai pakaian yang bersih. Ini tidak pakaian punya mahal cantik, taik kambing belah kanan, duduk dalam kuliah, member terbau-bau. Miak bau apa pula ni kan? Jadi member tak khusyuk, sejam tu bau taik kambing. Nak fitnah orang sebelah, bau pakaian dia cantik, tak harga tak buang, 3 juta. Rupanya boleh tengok 3 juta rupiah saja. Oh, kalau gitu aku mampu beli. Nak fitnah Kak Leha, baju dia mahal, takkanlah baju mahal bau busuk. Padahal baju dia kena taik kambing. Dia pakai baju labuh, apa tu, sapu jalan raya tadi. Jalan raya tu ada taik kambing, melekat bau busuk. Maka bila duduk dalam majlis ilmu, berekon pula, dia akan mengganggu kawan kita. Sebab itu kena pakai baju yang bersih, baju yang wangi, supaya apa? Bila duduk, kawan kita seronok dan kita pun selesa. Ibu-ibu pakai baju yang bukan kata tak bersih, kedut. Bersih tapi kedut. Agak-agak kita ada confident tak? Kita ada keyakinan ke? Tak ada. Macam saya lah, saya kalau pergi ceramah, saya pesan kat isteri saya yang, saya panggil sayang lah ya, yang ni tolong gosok baju abang. Gosok baju abang. Kalau boleh kasih tajam. Tajam tu maknanya gini ya. Ni kalau pegang berluka ni. Kan? Supaya apa? Supaya bila abang ceramah depan orang, abang confident. Barulah makcik tu dia tak kata apa-apa. Ini kalau baju tak gosok, mengata makcik di belakang. Dah kahwin ke ustaz tu? Kenapa? Tak ada lah. Kalau dah ada kahwin, takkan tak digosok baju suaminya. Tidur je tu kat rumah, tak ada buat kerja lah tu. Kan? Jadi mengata. Padahal ustaz tu ada baju, mungkin baju dia tersalah gosok. Isteri dia ada 2 baju, dia tersalah gosok. Kita nak cepat ambil baju yang tak gosok. Mungkin gitu. Jadi bila kita tak pakai dengan pakaian yang kemas, kita tak selesa, confident tak ada, orang yang menengok pun akan mengata. Maka hari ni bila kita nak datang majlis ilmu, macam ibu-ibu kan cantik baju-baju. Ada yang corak bunga, ada yang corak daun, kan cantik. Cuma sepanjang saya ceramah ibu-ibu, saya tak pernah tengok orang pakai baju kurung corak kuali, periuk. Saya lah tak pernah. Saya tanya juga, saya kata, mak, kenapa orang tak pakai baju kurung corak kuali? Itu apron. Kalau corak kuali periuk tu man, itu apron. Baju kurung mana maunya orang pakai corak begitu. Jadi kita kalau pakai baju kena pilih. Atau akak ni corak bunga. Kan? Ustaz lupa. Ya Allah Akbar. Nasi lemak ke tu lah? Aduh, silap cakap. Masya Allah. Sepatutnya cakap nasi biryani tadi. Dapat nasi biryani. La ilaha illallah. Saya gurau saja ustazah, jangan ambil hati Allah Akbar. Tapi dah dapat, alhamdulillah. Betul kata orang mulut ustaz ni masin Jadi ibu-ibu nak apa cakap, biar saya cakapkan. Kami sebenarnya ustaz dalam kuliah kalau boleh nak KFC, ustaz tolong cakap. Kami kalau cakap kan terasa pula ustazah. Tak apa, saya cakap. Kan? Tak adalah, gurau saja gurau saja. KFC tak pernah ada. La ilaha illallah. Janganlah terus terang sangat.
Jagalah hati ustazah. Tak ada gurau saja ya. Ustazah kata menyesal aku. Orang muda saja, KFC orang muda. Kita ni dah ada darah tinggi, makan nasi lemak je lah. Apa nama tadi tu? Digalakkan makai baju yang bersih, menggunakan wangi-wangian. Cuma orang perempuan bab wangi ni ditegah. Kita kalau pakai baju, pakai wangian ni sekadar nak menghilangkan busuk boleh lah. Jangan wangi sangat. Ini tidak, sekilometer dah bau dah. Lalu siapa pula wangi betul ni? Jangan, dia jadi fitnah. Orang lelaki tak apa. Jadi kita orang perempuan datang kuliah, datang mana-mana program yang baik, contoh di masjid, maka pakaian kena bersih. Yang kedua, aurat kena tutup. Jangan bersih saja tapi tak tutup aurat, sia-sia. Orang perempuan dileceh sikit lah bab nak memakai baju. Orang lelaki tak ada masalah sebab aurat dia lutut, pusat sampai ke lutut. Tapi orang perempuan dia punya aurat sedikit leceh, ataupun bukan leceh, sedikit banyak perlu dijaga. Maka bila kita berpakaian, pakailah pakaian yang tutup aurat, bersih, wangi, supaya kita selesa nak duduk dalam majlis ilmu sejam 2 jam, dan orang lain pun yang duduk di sekitar kita boleh tenang mendengar kuliah. Okey, yang kelima, seperti mana yang terdapat dalam hadis di atas, ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi hakikat ihsan itu tercapai dengan 2 perkara. Pertama, ibadah yang sempurna lagi berterusan. Kalau kita beribadah, kena bagi sempurna. Macam mana Ustaz nak bagi sempurna? Kena faham isi kandungan. Contoh dalam solat, bacaan yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang memiliki ataupun mencipta langit, Rabbil Alamin, Tuhan langit, segala alamin. Maka kalau kita faham, barulah kita akan lebih khusyuk, lebih sempurna dalam ibadat. Macam doa lah. Sebab itu doa, ada kala kita lebih utama membaca dalam bahasa kita, Melayu. Sebab apa? Saya Ustaz kalau baca bahasa Arab, dia tak rasa khusyuk. Dia macam doa tu nak tak nak saja. Tapi kalau dalam bahasa kita, Melayu, saya doa betul-betul. Sebab saya faham apa yang saya baca. Maka bacalah doa dalam bahasa Melayu. Doa, tapi solat tak boleh. Solat kena bahasa Arab ataupun ayat-ayat Quran. Maka hari ini, kalau nak mendapatkan makam ihsan, kena ibadah dengan sempurna lagi berterusan. Kalau solat, solat berterusan. Kalau buat baik, baik yang berterusan. Itu yang pertama. Macam berterusan ni, kita buat sikit tapi berterusan. Jangan pulun banyak. Ada orang mentang-mentang dia dengar pahala berlipat kali ganda, dia khatam Quran 1 hari. No problem, bagus. Tapi takut hari kedua kau tak baca dah. Kenapa tak khatam dah? 5. Semalam dengar cerita 30 juzuk habis dibaca. Hai, letih juga nak baca 30 juzuk. Tu malas. Tu baca semalam, tu kira 30 tahun lah tu. Kan. Lepas 30 tahun aku baca semula 30 juzuk. Gitu pula. Setahun juzuk, letih lah. Dia rasa berat. Maka hari ni nak menjadikan ibadat itu rasa senang, berterusan, buat sikit-sikit. Solat duha buat 2, yang penting buat. Sedekah bagi RM1, yang penting bagi. Contoh, supaya apa? Berterusan. Yang kedua, pertama tadi sempurna lagi berterusan. Yang kedua, kehadiran hati, ikhlas. Macam kita buat setiap perkara, biasalah kadang-kadang lebih kepada manusia. Tapi macam mana nak menghadirkan hati, buat kerana Allah, buat banyak kali. Ini saya dah pesan sebelum ni, buat banyak kali. Macam datang kuliah, kali pertama mungkin sebab nasi lemak, biasalah.
Tapi kalau dah setiap kali datang, nasi lemak tak ada pun kita datang. Kenapa kau datang? Aku terbiasa. Kalau tak datang tak tenang. Atau aku datang juga walaupun hujan, walaupun sakit tak boleh bangun, aku gagahkan juga pergi ke kuliah. Samalah juga orang yang solat. Mula-mula mungkin nak menunjuk ke orang, tapi kalau dah lama-lama terbiasa, orang tak ada, kita buat. Jadi nak mendapatkan kehadiran hati, buat banyak kali sampai terbiasa. Baik, habis yang kelima, pengajaran tentang ihsan. Pengajaran yang keenam hadis ini, Nabi menceritakan tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Antara tanda kiamat kecil yang Nabi ceritakan dalam hadis ini, pertama, rosaknya akhlak para pemuda, berleluasanya penderhakaan kepada ibu bapa. Mereka bergaul dengan ibu bapa seperti bergaul dengan hamba. Jadi tanda kiamat kecil ialah rosak akhlak orang muda. Anak derhaka ramai, yang menjadikan ibu bapa sebagai hamba ramai. Kita mungkin kurang tahu, tapi kalau kita pergi ke kawasan-kawasan ataupun kita pergi ke pusat-pusat pemulihan akhlak, kita akan tahu betapa derhakanya mereka ini sebelum bertaubat ataupun berubah menjadi orang baik. Jadi hari ini ibu-ibu, kita kena pastikan tiada tanda kiamat kecil dalam keluarga kita. Anak-anak kita didik bagi baik. Kalau dikurang ajar, kalau masa kecil macam mana Ustaz? Masa kecil Nabi suruh kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Maka kitalah sebagai mak ayah yang membentuk sama ada nak jadi Nasara atau Majusi. Bak kata orang tua, meluntur buluh biarlah dari lebungnya. Jadi daripada kecil, kalau anak yang kecil, didik daripada kecil, bawa pergi masjid solat. Kalau dia main tak apa, yang penting dia nampak orang solat, lama-lama dia akan solat. Bawa datang kuliah, bising sikit tak apalah, lama-lama macam anak kita ni bagus, bawa, lama-lama dia akan diam, dia akan hormat orang tua. Jadi anak yang masih lagi kecil, kita bawa ke tempat-tempat baik supaya environment, suasana mendidik dia. Tapi anak saya dah besar Ustaz, dah besar dah. Kadang-kadang kalau saya tegur dia, dia tengking saya balik Ustaz. Macam mana? Kalau anak dah besar, doa. Sebab mulut seorang ibu dan ayah, mulut yang masin di sisi Allah. Maka kita hari ini doa, ya Allah, aku dah nak tegur anak aku ni dulu masa budak-budak, aku tak ada kesedaran. Aku kata tak apalah, nama pun budak-budak. Tapi bila dah besar baru nak tegur, tapi masa ni dah terlambat. Aku tahu kalau aku tegur dia tengking aku balik. Maka tolong didik ataupun tolong lembutkan hati anak aku. Kerana ada orang ibu-ibu di dunia dia tak rasa, ataupun di dunia dia rasa, dia doa punya doa depan Kaabah, jadi anak soleh anak dia. Balik rumah salam, cium tangan, cakap elok-elok. Tapi ada orang usaha baca Yasin dekat air, tengok-tengok bukan bertambah elok, bertambah buruk. Makcik baca Yasin dekat air apa makcik? Air ketum Ustaz. Oh, patut menjadi buruk budak tu. Baca Yasin dekat air ketum dibaca, buat apa? Jadi ada orang, dia doa punya doa, masa hidup dia tak rasa. Aku dah doa dah 30 tahun dekat Kaabah, dekat macam-macam tempat aku dah doa, tak juga berubah. Tapi bila dia meninggal dunia, anak dia sedar, Allah, dulu mak ada, aku kurang ajar. Tapi bila tak ada baru tersedar. Dia pun sejak mak dia tak ada, dia sedekah atas nama mak, dia buat baik atas nama mak, dia doa tak lupa mak. Maka ketika dah meninggal dunia baru kita rasa, kenapa lapang pula alam barzah ni? Kenapa pula cerah pula alam barzah ni? Rupanya kata malaikat, anak kamu dulu kurang ajar dah jadi baik dah. Sekarang dia buat apa, semua niat ke kamu, sedekah ke kamu, baca Yasin dekat air pun ke kamu, semua dibuat ke kamu. Maka sebab itulah makin hari makin luas, terang, sejuk kubur kamu. Jadi kita hari ni doa, kalau tak rasa di dunia, paling kurang rasa ketika sudah meninggal dunia. Kerana mulut seorang ibu sangat masin, Allah akan kabulkan. Yang kedua, tanda kiamat kecil, berlakunya kerosakan di muka bumi, pertumpahan darah sesama manusia, peperangan dan saling bunuh-membunuh.
Negara kita mungkin jarang kita dengar ada orang saling bunuh-membunuh, tapi yang lebih dahsyat kita tengok di mana? Palestin. Nah, orang saling bunuh-membunuh, tembak-menembak. Maka itu tanda kiamat kecil. Kita jangan kata alah diorang bergurau je Ustaz. Baik bergurau apa, baling bom, baling sebagainya. Itu memang tanda kiamat kecil. Yang ketiga, terbaliknya dan bercampurnya urusan sehingga sehina-hina manusia menjadi raja dan pemimpin. Makna kata hari ini orang yang sehina, ataupun Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Orang sepatutnya diangkat jadi pemimpin tak diangkat, tapi yang tak sepatutnya diangkat. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian seterusnya, manusia bermegah-megah dengan harta simpanan, perhiasan, binaan bangunan, dan saling berbangga diri dengan kekayaan. Datang ke kuliah muslimat, dipakai semua perhiasan. Kemudian nak menunjuk diselak lengan. Buat-buat tengok jam. Padahal bukan nak tengok jam, nak angkat, nak tunjuk barang kemas. Dah pukul berapa sekarang buat begitu. Oh, kita pun bersilau. Siapa pula pasal lampu? Bukan lampu, rupanya barang kemas. Sampai ke siku dipakai. La ilaha illallah, Kak Tun. Kenapa dipakai Kak Tun? Pakai satu udah lah. Nak menunjuk ke kita ke? Tak ada lah. Aku lenguh badan tu pakai satu. Dah tahu lenguh, pakai satu je lah. Jadi ada orang bermegah-megah. You nak kaya, silakan. Ustaz, saya nak beli barang kemas selori. Alantak ibu lah, beli sajalah. Tapi jangan menunjuk-nunjuk. Pakailah, tapi jangan menunjuk. Kalau nak pakai satu tangan, lepas tu pakai pula sarung ke apa, sarung guni ke apa, tutup. Supaya apa? Takut kita menunjuk-nunjuk. Nak pakai sila, tapi jangan sampai dalam kitab ini menyebut berbangga diri dengan kekayaan. Islam kata nak kaya-kayalah. Nabi pun kaya. Kalau tak, macam mana Nabi boleh sedekah setiap hari? Macam mana Nabi boleh korban di waktu korban unta? Unta lagi mahal daripada lembu. Lembu pun kadang-kadang berkira, Ustaz, tak ada ke lembu 300? La ilaha illallah, 300 tu kambing makcik oi. Tak ada ke 300? Ada, tapi tidaklah sadar, badannya kering. Kita pun berkira kalau nak korban lembu. Tapi Nabi korban unta. Unta mahal. Menunjukkan Nabi kaya. Menunjukkan you nak kaya, ibu-ibu nak kaya, silakan. Tapi jangan pamer kekayaan. Macam kita hari ni kan banyak anak muda kan, dah ada duit, abang kemas, ada buat TikTok. Dia buat TikTok, dia tunjuk, saya baru pergi pasar. Habis kenapa kau goyangkan tangan? Dia nak menunjuk tangan sebenarnya, bukan nak kata ke pasar tu. Saya beli ikan. Lah, beli ikan pun nak menunjuk. Makna kata apa? Dia nak pamerkan. Kenapa tak boleh pamer, Ustaz? Sebab kita ni manusia ada sifat dengki. Orang kalau tengok kamu kaya, orang dengki. Bila dengki datang setan hasut, kau sihirlah dia bagi sakit, kau sihirlah bagi perniagaan dia tak maju, supaya dia tak maju, dia tak kaya sama dengan kau tak pakai barang kemas. Jadi orang akan dengki. Jadi Islam ni dia tahu dah, manusia ni begitu. Maka kamu kalau kaya, kaya senyap-senyap, sedekah senyap-senyap, infak senyap-senyap, jangan menunjuk. Sebab aku tahu kalau kamu menunjuk tak lama, nanti orang dengki, orang pedajai kamu, orang rompak, orang curi, orang sihir. Maka nak selamat, kamu jangan menunjuk. Jadi itu tanda-tanda kiamat kecil. Tengok di TikTok orang muda suka menunjuk kekayaan. Itu tanda-tanda kiamat kecil lah tu. Jangan kita terlibat sekali. Dan yang terakhir sebagai penutup, tanda kiamat besar. Ini yang Nabi sebut dalam satu hadis, hadis Muslim. Ada beberapa perkara. Ini kita sebut poin saja. Yang pertama, asap. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, binatang. Ini kita pergi ringkas saja. Yang keempat, terbit matahari dari tempat tenggelamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam, Ya'jud dan Ma'jud. Yang ketujuh, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar daripada arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada pada mahsyar mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tak apa, ini tanda-tanda yang besar.
Kita tengok tanda-tanda kecil tadi pun tak settle lagi. Tengok anak kita di rumah, jangan tengok anak orang. Tengok keluarga kita di rumah, jangan tengok keluarga orang. Supaya kita nak menghilangkan tanda kiamat kecil berlaku dalam keluarga kita. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah ibu-ibu, kita habis di situ. Kalau ada umur yang panjang, kita sambung lagi membicarakan hadis-hadis yang seterusnya. Apa yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.